Baik, Alhamdulillah sudah kembali kita bersama lagi di Rampai Pagi. Baik, untuk seterusnya kita bersama dalam segmen Sehat Minda. Kali ini membawakan tajuknya menangani perubahan diri dan juga kehidupan. Okey, jadi saya serahkan kepada rakan serga saya Nadira untuk memperkenalkan narasumber kita. Ya, narasumber yang terus saja kita bawakan ke studio pada hari ini yang mulia Puan Fauziah Hanani binti Haji Abdul Manaf. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat? Nadira Iskandar sehat. Alhamdulillah Kami sehat. Anda sabar sebenarnya akan mengetahui mengenai tajuk kita pada hari ini. Jadi bagaimana Puan? Terus saja kita teruskan mengenai dengan tajuk menangani perubahan diri dan kehidupan untuk mukadimahnya. Silakan. Ya, terima kasih Nadira. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada tuan-tuan dan puan-puan dan para penonton rancangan Rampai Pagi. Alhamdulillah dengan izin Allah jua diberikan kesihatan yang baik. Dapat kita ni berjumpa lagi dengan segmen Sehat Minda. Pada kali ini saya ingin bawakan satu tajuk yang seperti Nadira nyatakan, ia adalah perkara yang lazim saya dengar dari pasien-pasien yang saya jumpai di klinik perkhidmatan psikologi kami, iaitu menangani perubahan kehidupan dan menangani perubahan diri. Tuan-tuan dan puan-puan, para penonton yang dirahmati Allah jua, dalam kehidupan kita ni, perubahan adalah sesuatu yang pasti terjadi. Dan perubahan adalah sesuatu yang pasti dialami oleh setiap manusia, termasuk saya sendiri. Tidak ada seorang pun yang terkecuali dalam mengalami perubahan kehidupan dan perubahan diri ini. Dan dalam kehidupan yang bersifat bukan statik ini, change is the inevitable reality of life. Dalam setiap perubahan yang kita ni lalui, selalunya ada sedikit sebanyak tekanan yang akan kita ni alami. Dan jika sekiranya kita ni indah menangani perubahan ini dengan baik atau dengan bijak, ia boleh memberi kesan negatif terhadap kesihatan mental kita ni. Oleh itu pada pagi ini saya akan mengongsikan beberapa mengenai apa yang dimaksudkan dengan perubahan kehidupan dan perubahan diri itu dan bagaimana cara yang sihat atau efektif untuk kita ni menangani perubahan tersebut. Dan saya harapkan apa yang dikongsikan dapat membantu para penonton Rampai Pagi. Insya-Allah. Ya, alhamdulillah ya. Dan segera saja kita ingin mengetahui Puan ya, apakah yang dimaksudkan dengan perubahan kehidupan dan apa pula yang dimaksudkan dengan perubahan diri itu sendiri. Silakan Puan. Terima kasih Iskandar. Jadi perubahan kehidupan ialah seperti perkataannya juga, iaitu apabila kehidupan kita ni berubah. Sebagai contoh, pandemik COVID-19 ini. Sebelum Allah hadirkan wabak COVID-19 ini, kita ni dah pakai mask. Kita ni bebas bergerak ke sana kemari tanpa rasa kekhawatiran. Kita ni pun mengagas anak saudara tanpa rasa ingau. Bersalam-salaman pun bersama dengan keluarga sanak saudara pun tani indah ingau. Betul. Tani pun makan di luar, sesuatu yang lazim tani lakukan. Namun selepas hadirnya wabak COVID-19 ini, kehidupan kita ni memang berubah. Bukan kita ni saja, bahkan seluruh dunia mengalami perubahan ini. Setiap lapisan masyarakat, setiap peringkat umur, indah kira bangsa atau warga negara. Selepas gelombang pertama, kita ni belajar banyak mengenai virus atau virus management. Tani memakai mask, tani belajar cara cuci tangan dengan betul. Yeah. Kemudian ada perkataan baru yang kita ni pelajari dalam kehidupan tani seperti social responsibility ataupun physical distancing ataupun stay at home, work from home dan sebagainya. Dan bila tani amatia reflect balik, Ramadan dan Syawal kita ni pun berbeza. Yang indah pernah jadi imam, tiba-tiba jadi imam. Betul. Sebagai contohlah. Jadi secara psikologi, perubahan dalaman kita ni mungkin tani lebih berwaspada atau orang putih more vigilant. Dan tani lebih berhati-hati dan ada kekhawatiran dalam hati kita dia ni. Kita ni bawa ke sana kemari. Dan kita ni mungkin ada rasa tertekan. Jadi tani tertekan dengan perubahan-perubahan yang banyak berlaku sekaligus. Dan dari rutin harian tani pun berubah. Jadi cara kita ni melalui kehidupan pun berubah. Jadi itu sebagai contoh. Kalau contoh yang bukan COVID pula adalah dari segi fasa kehidupan kita ni dan umur kita ni. Jadinya kita ni bukan saja melalui perkembangan fizikal tapi juga mengalami perkembangan psikososial.
Dan setiap fasa kehidupan kita ni tu ada cabaran yang berbeza yang kita ni lalui. Kalau dulu di bangku sekolah, cabarannya mungkin untuk mendapatkan results yang cemerlang. Ya. Kemudian belajar untuk fit in, mencari geng bas sekolah sama-sama. Betul. Kemudian selepas persekolahan, tadi mencari pekerjaan untuk mendapatkan pendapatan menyara kehidupan kita ni. Dan mungkin mencari pasangan hidup. Dan kemudian lepas kahwin, lain lagi cabarannya, belajar untuk menjadi indung yang baik. Kemudian dan seterusnya. Dan mungkin dalam peringkat umur Nadirah, Iskandar dan saya sendiri ada cabaran yang lain lagi, iaitu kita ni melihat petuan-petuan kita ni, indung kita ni, umur dorang semakin meningkat. Jadi kita ni lihat dorang mula dan kita ni pun juga mula menghadapi kehilangan orang-orang yang kita ni sayangi dan singkat rasanya masa dengan dorang itu. Dan dengan kelalaian kita ni itu, tani pun boleh lupa hakikat masa itu. Jadi cabaran di peringkat umur itu, kita ni melihat kehilangan, tani melihat indung kita ni kehilangan orang-orang yang dorang sayangi, indung dorang, adik-beradik, kawan-kawan dan sebagainya. Dan sejujurnya sesuatu yang saya sedang mengalami juga masa ini, kehilangan orang-orang yang kita ni sayangi. Jadi siapa pun tani, walaupun psikologis, pasti akan melalui perubahan kehidupan ini. Jadi beralih kepada perubahan diri, seperti perkataannya juga, kita ni melihat bila kita ni melalui perubahan kehidupan ini, kita ni sendiri pun ada berubah dari segi dalaman. Jadi cara pemikiran kita ni berubah, perspektif tani tentang kehidupan berubah, atau kepercayaan kita ni mengenai beberapa perkara pun berubah. Dan mungkin juga prioriti kita ni pun mulai berubah. Jadi ia macam systems upgrade. Siapa kita ni sebelum System to upgrade. sebelum dan selepas perubahan kehidupan itu pasti berbeza. Siapa kita ni sebelum COVID-19 dan selepas COVID-19 pasti berbeza. Pasti berubah. Pasti ada upgrade. Kalau kita ni reflect balik dulu, mobile macam aing butol. Apa tertina? Aing butol. Ya, basar Iskandar ingat. Betul. Ada aerialnya mesti ditarik kalau Han menelpon. Betul-betul. Kemudian ya upgrade lagi. Ada SMS. Kalau Iskandar ingat kali atau mungkin Pager Nadira. dulu. Pager. 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 Okey, dah upgrade sama pager. Kalau kan mau ringtone yang lawa-lawa pakai infrared. Infrared itu macam Bluetooth. Tapi ni mesti telefon itu ditemukan kan. Betul. Jadi waktu hari raya kalau ada SMS pakai simbol, boleh buat masjid, boleh buat teddy bear. Kemudian upgrade lagi ada MMS kalau hantar gambar yang macam hitam putih. Tapi itu kira sudah tahu upgrade tu sudah. Menggabit kenangan panorama. Kemudian baru warna. Kemudian ada warna. Jadi kita ni melihat even gadget pun ada upgrade. Apatah lagi kita ni pasti ada upgrade. Ya, dari gambar berku, kaku menjadi hidup. Gambar kaku jadi hidup. Jadi hidup. Kalau dulu video tu paksa pakai tape tu basar. Zaman masa ni mungkin macam boomerang kali itu. Kan MMS Macam-macam. Macam-macam. Jadi sama je berbalik kepada kita ni manusia. Sebelum COVID mungkin tani seorang yang carefree. Jadi Indah pakai mask, Indah bawa sanitizer ke sana kemari. Namun selepas adanya COVID, kita ni menjadi orang yang berwaspada. Patuh SOP, kita ni buat ujian ART sebelum menghadiri majlis keramaian dengan niat untuk menjaga diri sendiri dan orang sekeliling kita ni. Kurang pergaulan. Kurang pergaulan. Jadi bila kita ni melalui perubahan diri dan kehidupan ini, apa berlaku pada diri kita ni secara psikologi? Minda. Jadi dalam secara psikologi ada perubahan. Tani melalui satu kitaran yang dinamakan grief cycle. Jadi Kubler-Ross pada tahun 2014 menyatakan terdapat 5 tahap kesedihan atau 5 stages of grief yang boleh diadaptasikan secara simbolik semasa berlakunya pandemik ini atau berlaku perubahan kehidupan. Jadi yang pertama, tahap pertama penolakan, iaitu in denial. Di mana bila kita ni lihat pada diri kita ni atau orang lain, reaksi yang kita ni dapat lihat ialah avoidance, confusion, elation, shock atau fear, takut. Kemudian kemarahan. Kita ni lihat anger, orang
reaksi frustration, marah, anxiety. Kemudian tahap ketiga tawar-menawar, bargaining. Dan kemudian kemurungan atau depression, tani rasa overwhelmed atau merasa macam helpless lah, macam tu. Dan kemudian penerimaan, acceptance, di mana kita ni belajar untuk menerima perubahan ini dan tani move forward. Ya. Jadi ada beberapa strategi yang boleh tani lakukan untuk membantu diri kita ni melalui kitaran ini ke peringkat penerimaan itu, dan mungkin lebih difahami oleh orang ramai sebagai reda. Jadi menarik sekali. Rupa-rupanya kalau kita ni melalui sebuah perubahan, ada satu kitaran yang dinamakan sebagai grief stages. Jadi ada 5 grief stages. Ada satu pepatah dalam bahasa Inggeris ni, Puan, the only constant thing in your life is change. Jadi bagaimana untuk individu di luar sana untuk mencari apakah cara yang efektif dan sihat untuk menangani perubahan-perubahan ini? Mungkin dapat Puan kongsikan? Jadi di sini saya ingin mengongsikanlah dari pengalaman saya sebagai psikologis, macam mana kita ni dapat membantu diri kita ni atau orang sekeliling untuk menangani perubahan ini. Jadi sebelum kita ni bercakap pasal strategi, kita ni perlu fahami bahawa perubahan memang sesuatu yang mencabar. Betul. Dan kita ni perlu fahami dan kita ni akan merasakan sedikit tekanan. Jadi acknowledge yang perkara ini bukannya mudah sebenarnya. Jadi apa yang kita ni boleh praktikan antaranya, yang pertama ialah ambil masa untuk refleksi diri atau muhasabah diri. Jadi ambil sedikit masa perseorangan. Dan mungkin sebagai muslim-muslimah selepas subuh ke waktu sunyi, kita ni bertafakur, berfikir dan self-reflect. Kenal pasti apa emosi yang kita ni rasa pada masa ini. Adakah marah, sedih, takut dan sebagainya. Dan kemudian kita ni refleksi macam mana cara kita ni handle selama ini dan apa yang kita ni boleh perbaiki. Dan yang kedua caranya ialah dipanggil mindfulness exercise, di mana ia adalah satu aktiviti mengincorporate 2 elemen penting. Yang pertama kesedaran, yakni awareness, dan penerimaan, yakni acceptance. Sebagai contoh, kita ni menyedari, okey, aku rasa sedih pada masa ini. Kemudian tidak perlu kita ni menjudge atau menghakimi perasaan kita ni itu, cuma sedari saja, okey, aku rasa sedih masa ini. Kemudian menerima it's okay untuk rasa sedih pada masa ini. Aku sedang melalui kehilangan orang yang tersayang, contohnya. Jadi kalau kita ni menangis pada masa itu, berikan diri sendiri masa untuk menangis. Dan jika kita seorang muslim-muslimah, sedekahkan Al-Fatihah kepada orang yang kita ni rindu itu. Dan kemudian alihkan perhatian ke aktiviti yang lain. Cara ketiga, kita ni cuba perbaiki perspektif kita ni atau reframe. Selalunya kita ni cenderung untuk bersangka buruk terhadap perubahan kehidupan yang kita ni alami. Jadi kita ni cuba reframe, be curious dan gunakan soalan. Soalan-soalan yang kita ni boleh pakai ialah yang pertama, kalau kawan karibku dalam situasi ini, apa nasihat yang akan kuberikan padanya? Atau sebagai seorang muslim-muslimah, jika sekiranya Rasulullah SAW masih berada denganku pada masa ini, apa mungkin nasihat yang akan Rasulullah berikan padaku? Atau soalan yang lain, apa pengajaran yang Allah Subhanahu Taala cuba berikan kepadaku melalui pengalaman ini? Jadi itu mengubah perspektif. Dan seterusnya ialah gratitude exercise. Ini latihan yang dikaji oleh psikologis, mampu memberikan kesan positif kepada kesihatan mental. Jadi sebagai muslim-muslimah lagi, kita ni diberitahu sudah oleh Allah melalui firman-Nya dalam surah Ibrahim ayat 7 yang bermaksud, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambahkan nikmat kepadamu. Jadi adakan satu nota atau secara digital, tani rekod apa yang kita ni syukuri pada masa itu. Dan yang seterusnya ialah dapatkan sokongan dari keluarga, kawan-kawan atau saudara mara yang kita ni percayai. Kita ni hidup bermasyarakat. Betul. Jadi tani dapatkan sokongan dari orang sekeliling kita ni. Jadi nasihat saya, elakkan daripada terlibat dengan penyalahgunaan dadah, elakkan daripada meminum arak dan elakkan daripada terlibat dengan aktiviti tidak bermoral hanya untuk mencari ketenangan ini. Kerana semua itu adalah bersifat sementara. Tapi kesan jangka panjangnya dan penyesalannya itu sangat merosakkan. Bukan sahaja kesihatan fizikal tapi kepada kesihatan mental dan rohani kita ni.
Itu saja sedikit Ya. sebanyak. Baik Puan, kita ingin mengetahui ya, kalau ada pengaruh daripada mungkin sedikit tambahan ya, nanti sebelum kita ke soalan terakhir, mungkin kalau dari pengaruh daripada segi usia dewasa ini ya, akibat daripada COVID-19 ini, usia apa yang lebih ketara lah daripada kanak-kanak, remaja, dewasa ataupun warga emas? Sebenarnya wabak COVID-19 ini telah memberi kesan kepada setiap peringkat umur dari sudut yang berbeza. Ya. Kalau kanak-kanak kita ni lihat boleh mengafek ia punya perkembangan. Contohnya kurang social peer-to-peer socialization. Ya. Kalau peringkat muda mungkin kehilangan opportunities. Jadi itu ada kesannya. Bagi orang yang meningkat lagi dari segi kehilangan orang-orang yang tersayang. Jadi Indah dapat dikatakan peringkat umur mana yang lebih terkesan. Kerana COVID-19 ini memberi kesan kepada setiap peringkat umur dari sudut-sudut yang berbeza. Baik, jika ada di antara penonton kita Puan ya, memerlukan sokongan profesional ya, khususnya dari psikologis, apakah perkhidmatan yang tersedia di bawah Kementerian Kesihatan? Mungkin dapat Puan kongsikan bersama? Ya, Iskandar. Jadi kepada tuan-tuan dan puan-puan para penonton Rampai Pagi pada pagi ini, jika sekiranya ada merasakan yang ada memerlukan sokongan profesional daripada psikologis, Kementerian Kesihatan ada menyediakan beberapa perkhidmatan. Yang pertama ialah perkhidmatan talian harapan 145 yang merupakan perkhidmatan kesihatan mental yang mudah diakses oleh orang ramai. Jadi dial saja 145, ia operasi setiap hari 8 pagi hingga 11 malam dan setiap panggilan adalah percuma dan dirahsiakan. Yang kedua, jika sekiranya ada memerlukan untuk berjumpa dengan psikologis atau profesional kesihatan mental, perlulah berkunjung ke pusat-pusat kesihatan atau klinik yang berdekatan di mana ada diperlukan untuk berjumpa dulu dengan doktor macam biasa dan kemudian minta dirujuk kepada perkhidmatan psikologi. Baiklah. Jadi dari perkongsian Puan tadi, Puan ada mengongsikan bahawa perubahan dan efek emosi kita ni ianya terefek ataupun memberi kesan kepada semua golongan umur. Ya. Jadi bagaimana untuk kita ni menangani kanak-kanak? Kanak-kanak kalau akan melalui 5 stages of grief bukan mudah. Kalau kita ni faham, kita ni ada awareness, kita ni dapat membuat acceptance. Untuk anak-anak bagaimana? Mungkin dapat Puan kongsikan dengan secara ringkas sebelum kita mengakhiri perubahan kita pada hari ini. Interesting sebenarnya soalan itu, Nadira. Jadi secara ringkas, yang pertama kita ni kenal pasti di mana kanak-kanak itu. Adakah ia dari segi ia punya kelakuan, dari segi percakapannya, adakah ada perubahan yang drastik? Dan kanak-kanak ini ia kesian sebab ia limited caranya mengekspres ia punya perasaan. Jadi selalunya tani ekspres melalui bermain, pretend play ataupun daripada menulis. Ada jo yang suka menulis surat. Jadi kani kanak-kanak itu ia mau mengekspres dirinya tu melalui apa? Ada yang melalui sports. Jadi diorang bukan saja limited kepada perkataan tapi juga dari segi bermain. Perbuatan actions diorang. Ya. Kemudian kita ni sentiasa reassure diorang. And jangan dimarahi kalau diorang menangis. Sebab itu perasaan yang natural. Memang diorang akan menangis. Tapi kita ni reassure sebagai dewasa tani reassure it's gonna be okay and Allah is here with us. Ibu atau ayah ada sini, we go through this together. Jadi begitulah ada cara-caranya tersendiri untuk menangani kanak-kanak ya. Jadi baiklah kami di Rampai Pagi di sini tidak lupa ingin mengucapkan ribuan terima kasih atas kesediaan Puan datang kemari mengungsikan mengenai tajuk kita pada hari ini menangani perubahan diri dan kehidupan. Mudah-mudahan sedikit sebanyak apa yang telah pun dikongsikan oleh tetamu kita tadi dapat membantu kita terutama sekali dalam kita sama-sama berhadapan ataupun menghadapi situasi COVID-19 ini ya. Betul Jadi sekali. meringankan beban kita kadang-kadang bukan daripada segi tenaga tetapi daripada segi betapa syaratnya pemikiran kita dengan masalah-masalah yang mendatang ya Puan ya. Betul Baik, sekali sekali. lagi Rampai Pagi mengucapkan jutaan terima kasih ya Puan ya. Terima kasih. InsyaAllah kita akan Assalamualaikum. bersua lagi ya. Waalaikumsalam. Iya. Iya.